Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, first of all, thank you so much for those yang dah beli Nota Ringkas, like my page and subscribe my YouTube. Okay, hari ni Cikgu Asma nak ajar topik 3 kata 5, bab 2 iaitu Malaysia dan Ekonomi Global, subtopik 2.3 iaitu Imbangan Pembayaran. Imbangan pembayaran merujuk kepada penyata yang merekodkan aliran wang masuk dan keluar kesan daripada perdagangan antarabangsa dalam tempoh 1 tahun. Terdapat 3 akaun dalam imbangan pembayaran iaitu akaun semasa, akaun modal dan akaun kewangan. Komponen terbesar dalam imbangan pembayaran adalah akaun semasa. Terdapat 4 butiran dalam akaun semasa iaitu akaun barangan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan prima dan juga akaun pendapatan sekunder. Okay. Dalam buku teks, kita mempelajari lebih detail pada permulaannya tentang akaun dagangan ataupun akaun barangan dan perkhidmatan. Okay. Komposisi dagangan terdiri daripada ekspor dan juga import. Ekspor terdapat barang nampak dan juga barang tak nampak, begitu juga dengan import. Kita menjual kepada luar negara ataupun kita jual ke luar negara barang nampak, barang pertanian, pelombongan dan juga barang pembuatan. 3P. Manakala kita import ataupun kita beli dari luar negara, barang nampak iaitu barang perantara, barang modal dan juga barang pengguna. PMP. Manakala terdapat persamaan import dan ekspor barang tak nampak iaitu perkhidmatan pelancongan, pengangkutan, telekomunikasi, komputer dan maklumat, pembinaan, insurans dan pencen, kewangan, perkilangan, perkhidmatan harta intelek, perkhidmatan peribadi, budaya dan rekreasi. Baiklah, kita lihat satu persatu. Kita beli daripada luar negara, kita jual kepada luar negara iaitu kita ekspor barang nampak, komoditi utama iaitu pertanian dan pelombongan. Pertanian terdiri daripada getah, kayu balak, kayu yang siap digergaji, minyak kelapa sawit, koko dan juga lada hitam. Manakala komoditi pelombongan iaitu biji timah, petroleum, gas asli secair dan gas asli. Seterusnya, barang pembuatan atau perkilangan. Kita jual ataupun kita ekspor ke luar negara barang perkilangan seperti perabot dan sebagainya. Seterusnya, import barang nampak. Import barang nampak. Kita beli daripada luar negara barang pengguna, iaitu barang yang boleh terus digunakan oleh pengguna. Terdiri daripada barang tahan lama dan tidak tahan lama seperti makanan, minuman, alat sukan, kereta dan sebagainya. Seterusnya, barang perantaraan. Kita beli dari luar negara barang separuh siap untuk kegunaan sektor perkilangan dan pembinaan. Contohnya, simen, spare part kereta dan sebagainya. Kita juga beli daripada luar negara barang pelaburan iaitu barang modal untuk digunakan untuk memulakan atau menambah keupayaan dalam pengeluaran. Contohnya, kita beli mesin daripada luar negara. Seterusnya, kita juga membeli barang import untuk diekspor semula. Contohnya, bahan mentah yang diproses di dalam negara dan diekspor ke luar negara. Contohnya, Malaysia mengimport petroleum mentah dari Arab Saudi dan diproses untuk diekspor semula ke negara lain. Seterusnya, kita juga mengimport barang lain seperti barang akhir iaitu barang untuk kegunaan terus ataupun kegunaan pengeluar. Contohnya, minyak pelincir, bahan api dan alat kelengkapan pengangkutan. Baiklah, kita lihat pula komposisi barang tidak nampak, ekspor dan import barang tidak nampak. Yang pertama adalah perkhidmatan pengangkutan. Ekspor maksudnya perkhidmatan pengangkutan milik Malaysia yang digunakan oleh rakyat asing. Contohnya, rakyat Indonesia menaiki Mars Airlines. Manakala import, rakyat Malaysia yang menggunakan pengangkutan negara asing. Contohnya, rakyat Malaysia menunaikan haji menaiki Saudi Arabian Airlines. Seterusnya, perkhidmatan insurans dan pencen. Kalau ekspor maksudnya insurans milik Malaysia yang digunakan oleh rakyat asing. Contohnya,
rakyat luar negara menggunakan etika takaful. Manakala import, insurans firma asing yang digunakan oleh rakyat Malaysia ataupun firma Malaysia. Contohnya adalah Sampo Japan, Tokyo Marine Insurance. Seterusnya, perkhidmatan pelancongan. Ekspor adalah sekiranya pelancong asing yang menggunakan perkhidmatan, penginapan dan perjalanan di Malaysia. Contohnya, rakyat Amerika, rakyat Thailand menaiki KTM Malaysia ataupun menginap di Hotel Sri Malaysia. Manakala import sekiranya rakyat Malaysia melancong ke luar negara dan menggunakan perkhidmatan perjalanan di negara tersebut. Contohnya, rakyat Malaysia pergi ke Korea, pergi ke Jepun dan sebagainya menggunakan perkhidmatan di luar negara. Seterusnya, perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan maklumat. Ekspor sekiranya rakyat asing yang menggunakan syarikat telekomunikasi komputer di Malaysia. Contohnya, rakyat Indonesia menggunakan Maxis, Celcom dan juga Astro. Manakala import sekiranya rakyat Malaysia yang menggunakan perkhidmatan syarikat asing. Contohnya, Microsoft, berita luar negara seperti Al Jazeera. Seterusnya, perkhidmatan pembinaan. Ekspor adalah perkhidmatan pembinaan oleh rakyat atau firma Malaysia di luar negara. Contohnya pembinaan bangunan, pemasangan jentera, penyewaan peralatan pembinaan. Contohnya, bangunan di Mekah iaitu Abraj Al-Bait yang mana ketua juruteranya adalah Datuk Wan Nazri bin Wan Azria. Okey, seterusnya import adalah perkhidmatan yang dilaksanakan rakyat atau firma asing di Malaysia. Seterusnya, perkhidmatan kewangan iaitu charge. Kalau ekspor, yang mana charge yang diterima oleh rakyat firma tempatan di luar negara. Manakala import, charge ataupun bayaran perkhidmatan kewangan yang diterima oleh rakyat dan firma asing di Malaysia. Contohnya, ekspor, rakyat Malaysia melabur di luar negara. Kalau import, rakyat luar negara melabur di Malaysia. Seterusnya, bayaran penggunaan harta intelek. Kalau ekspor, diterima oleh rakyat tempatan penggunaan seperti paten, cap dagang, hak cipta, rahsia perdagangan dan franchise. Manakala import adalah bayaran diterima firma asing bagi penggunaan harta intelek. Contohnya franchise McDonald, Texas Chicken di Malaysia. Seterusnya, perkhidmatan peribadi, budaya dan rekreasi. Merujuk kepada penyediaan perkhidmatan audiovisual, akses, sewaan audiovisual, pelakon, pengarah dan pengeluar, perkhidmatan pendidikan, kesihatan, sukan dan rekreasi. Kalau ekspor, diterima. Kalau ekspor diterima oleh rakyat atau firma tempatan, manakala import, bayaran diterima oleh rakyat ataupun firma asing. Ya, contohnya, rakyat Malaysia belajar di University of Nottingham. Baiklah. Jenis-jenis imbangan pembayaran. Ini adalah contoh imbangan pembayaran. Ya, akaun semasa, akaun modal dan akaun kewangan. Okay, jadi, 3 jenis imbangan pembayaran, iaitu yang pertama, imbangan pembayaran seimbang, iaitu penerimaan sama dengan pembayaran. Yang kedua, imbangan pembayaran lebihan, iaitu apabila penerimaan melebihi pembayaran. Dan yang ketiga, imbangan pembayaran kurangan. Ketika mana berlaku penerimaan lebih sedikit berbanding pembayaran atau pembayaran melebihi penerimaan. Baiklah, catatan imbangan pembayaran. Debit ataupun rujuk kepada belanja adalah untuk transaksi pembayaran kewangan. Manakala kredit ataupun hasil menurut kepada penerimaan kewangan. Baiklah, kita lihat secara lebih mendalam tentang komponen dalam imbangan pembayaran, iaitu akaun modal, akaun kewangan dan akaun semasa. Akaun modal merekod perubahan bersih dalam pemilikan aset, iaitu perolehan atau pelupusan aset bukan kewangan dan pindahan modal. Dan akaun kewangan merekod aliran masuk modal dan aliran keluar modal bagi sesebuah negara. Ianya berkaitan dengan akaun pelaburan langsung, pelaburan portfolio, derivatif atau instrumen, kontrak kewangan,
dan pelaburan langsung. So, akaun kewangan lebih kepada pelaburan. Manakala akaun semasa yang kita telah bincangkan sebentar tadi iaitu akaun barangan, akaun perkhidmatan dan kita akan lihat pula akaun pendapatan prima dan juga akaun pendapatan sekunder. Okey. Seterusnya kita lihat dulu imbangan dagangan barangan, imbangan dagangan ataupun barangan. Okay. Imbangan dagangan iaitu ekspor nampak tolak import nampak. Jenis-jenis imbangan dagangan yang pertama adalah imbangan dagangan seimbang iaitu apabila nilai ekspor nampak sama dengan nilai import nampak. Yang kedua, imbangan dagangan lebihan apabila ekspor nampak lebih besar daripada nilai import barang nampak. Yang ketiga, imbangan dagangan kurangan ataupun defisit apabila nilainya negatif iaitu ketika mana import barang nampak lebih besar daripada ekspor barang nampak. Baiklah, tadi kita dah tengok akaun semasa ia berkaitan dengan merekod penerimaan dan pembayaran kewangan yang berkaitan ekspor dan import sama ada barang nampak ataupun barang tidak nampak. Akaun dagangan adalah sama dengan imbangan dagangan. Manakala akaun perkhidmatan merujuk kepada nilai ekspor barang tak nampak tolak dengan import barang tak nampak. Akaun perkhidmatan merujuk kepada ekspor tak nampak tolak import barang tak nampak. Seterusnya, akaun pendapatan. Okay, dalam akaun pendapatan merujuk kepada penerimaan dan pembayaran pendapatan prima. Prima merujuk kepada adalah pendapatan yang diterima apabila menyumbangkan sesuatu dalam faktor pengeluaran. Contohnya apabila rakyat Malaysia ataupun rakyat luar negara bekerja di Malaysia. So, mereka menerima pendapatan. Ataupun apabila mereka punya aset yang disewakan, mereka mendapat ganjaran sewa, faedah ataupun untung. Itu maksud penerimaan dan pendapatan prima. Penerimaan dan pembayaran pendapatan prima. Kalau penerimaan, maksudnya rakyat Malaysia terima. Contohnya rakyat Malaysia bekerja di luar negara, menerima pendapatan. Kalau pembayaran pula, contohnya rakyat Indonesia bekerja di Malaysia, so dia dapat gaji. So gaji itu kita panggil sebagai pembayaran pendapatan prima. Okay, seterusnya, penerimaan dan pembayaran pendapatan sekunder. Okey, sekunder merujuk kepada bayaran pindahan ataupun kita kata sebagai pendapatan tidak produktif. Contohnya adalah derma, bantuan kewangan. Apabila ia diterima oleh rakyat ataupun firma tempatan, dia bermaksud bahawa penerimaan pendapatan prima. Contohnya, negara Turki menderma 10 bilion kepada Malaysia. Itu adalah penerimaan pendapatan prima. Ataupun rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara memberi wang saku kepada ibu bapanya di Malaysia. Itu juga dikategorikan sebagai penerimaan pendapatan sekunder. Sebab dia adalah bayaran pindahan. Manakala pembayaran pendapatan sekunder, contohnya rakyat Bangladesh, rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka memberi wang saku kepada mak ayah mereka di luar negara. Itu juga kita panggil sebagai pembayaran pendapatan sekunder. Jadi dalam akaun pendapatan, penerimaan tolak dengan pembayaran. Penerimaan pendapatan tolak dengan pembayaran pendapatan. Baiklah. Defisit dan lebihan akaun semasa. Okey. Lebihan akaun semasa merujuk kepada penerimaan melebihi pembayaran. Manakala defisit akaun semasa, penerimaan kurang daripada pembayaran ataupun jumlah pembayaran melebihi penerimaan dalam akaun semasa. Okey. Mengapa dan sebab dan implikasi lebihan akaun semasa? So, yang pertama kita lihat dulu sebab. Mengapa berlakunya lebihan akaun semasa? Yang pertama adalah permintaan tinggi untuk ekspor. So, ekspor lebih tinggi daripada import. Yang kedua, permintaan rendah untuk import. Yang ketiga,
peningkatan produktiviti. Dan yang terakhir, peningkatan penerimaan pendapatan prima dan juga sekunda. Baiklah, lebihan akaun semasa. Yang pertama, permintaan tinggi untuk ekspor. Jadi kita terima lebih banyak wang disebabkan oleh peningkatan daya saing ataupun kejatuhan nilai mata wang kita yang menyebabkan barang kita menjadi murah dan ianya menyebabkan peningkatan pendapatan negara pengimport. Seterusnya, permintaan yang rendah untuk import. Ya, yang mana pembayaran yang kita terima kurang disebabkan kecenderungan pengguna untuk membeli barang tempatan ataupun disebabkan oleh kejatuhan nilai mata wang kita menyebabkan import berkurang ataupun berlaku inflasi di negara lain menyebabkan barang import mahal. Seterusnya, peningkatan produktiviti. Negara kita menghasilkan banyak barang yang berkualiti menyebabkan peningkatan tinggi terhadap ekspor. Disebabkan ia juga boleh disebabkan oleh peningkatan kemahiran buruh dan teknologi yang ada di negara kita. Dan yang keempat, peningkatan penerimaan pendapatan prima dan sekunda. Contohnya, penerimaan keuntungan pelaburan rakyat Malaysia ataupun firma Malaysia di luar negara. Seterusnya, apakah kesan sekiranya berlaku lebihan akaun semasa? Yang pertama, peningkatan dalam pendapatan negara. Yang kedua, peningkatan guna tenaga. Apabila kita nak keluarkan lebih banyak barang untuk ekspor, jadi kita perlukan lebih ramai pekerja. Dan seterusnya, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peningkatan dalam kadar pertukaran asing. Apabila negara asing nak bayar negara kita, so dia kena beli ringgit Malaysia. So bila beli ringgit Malaysia, so berlakulah peningkatan dalam kadar pertukaran asing. Dan seterusnya, berlaku inflasi. Apabila permintaan meningkat, harga akan naik. Okey, baiklah. Peningkatan dalam pendapatan negara tadi, saya cakap sebagai peningkatan permintaan ekspor meningkatkan pengeluaran akan menyebabkan pendapatan negara meningkat. Peningkatan guna tenaga mewujudkan lebih banyak barang disebabkan ekspor barangan yang meningkat dan ia juga boleh mengurangkan kadar pengangguran. Seterusnya, apabila rakyat mendapat pendapatan, maka akan berlakulah peningkatan taraf hidup dan meningkatkan kuasa beli masyarakat. Inflasi apabila permintaan tinggi sudah pasti akan menyebabkan harga barang akan meningkat. Seterusnya, defisit akaun semasa. Kenapa berlaku akaun semasa negatif? Disebabkan oleh permintaan rendah untuk ekspor, permintaan tinggi untuk import, peningkatan pembayaran pendapatan prima dan sekunda, penurunan produktiviti dan kekurangan inovasi dan R&D. Yang pertama, permintaan rendah untuk ekspor. Ya, mungkin kerana produk kita kurang daya saing ataupun nilai mata wang kita meningkat menyebabkan harga barang kita jadi mahal, jadi ekspor berkurang. Ataupun penurunan pendapatan di negara-negara pengimport. Seterusnya, permintaan tinggi untuk import. Rakyat Malaysia suka membeli barang luar negara berbanding barang tempatan. Peningkatan import barang perantara dan juga kenaikan nilai mata wang Malaysia menyebabkan barang import menjadi murah. Seterusnya, penurunan produktiviti. Apabila produktiviti negara menurun, kecekapan pengeluaran ekspor juga akan menurun. Barang ekspor kurang berdaya saing dan penerimaan wang juga akan berkurangan. Ini mungkin disebabkan oleh buruh kurang mahir dan penggunaan kaedah pengeluaran yang kurang efisien yang menyebabkan pengurangan dalam pengeluaran. Seterusnya, peningkatan pembayaran prima dan sekunda. Akibat daripada lebih banyak keuntungan yang diterima oleh pelabur asing di dalam negara dan mereka mengirimkan wang ke luar negara. Seterusnya, kekurangan inovasi dan R&D. Kurangnya aktiviti research and development menyebabkan kekurangan penciptaan barang yang baru yang berinovasi, seterusnya mampu menembusi pasaran antarabangsa yang menyebabkan permintaan ekspor barangan menjadi semakin berkurang akan menyebabkan berlaku defisit akaun semasa. So, implikasinya, penurunan dalam pendapatan negara, penurunan guna tenaga, penurunan taraf hidup dan juga penurunan kadar pertukaran asing.
Baiklah, penurunan dalam pendapatan negara apabila permintaan ekspor berkurang, ia akan menyebabkan pengeluaran negara berkurang dan seterusnya pendapatan negara juga menurun. Guna tenaga apabila permintaan ekspor berkurang, sudah pasti pengeluar akan mengurangkan pengeluaran dan ini akan mengurangkan peluang pekerjaan, seterusnya meningkatkan kadar pengangguran dalam negara. Dan yang ketiga, penurunan taraf hidup bila peluang pekerjaan terhad menyebabkan kemerosotan dalam pendapatan dan seterusnya mengurangkan kuasa beli masyarakat. Seterusnya, penurunan kadar pertukaran asing. Penurunan terhadap permintaan ekspor akan menyebabkan permintaan mata wang tempatan berkurang. Jadi menyebabkan nilai mata wang kita akan jatuh. Baiklah, bagaimana cara mengatasi defisit akaun semasa? Yang pertama, meningkatkan pelaburan atas sektor pendidikan dan kesihatan, meningkatkan pelaburan kemudahan infrastruktur, galakkan pelaburan asing dengan meningkatkan insentif pelaburan dan yang terakhir, mengurangkan import melalui Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Yang pertama, bagaimana kerajaan nak meningkatkan lagi ekspor adalah kerajaan melabur dalam sektor pendidikan. Tingkatkan kualiti sumber manusia. Rakyat Malaysia lahirkan orang yang berkemahiran, inovasi dan berkualiti yang mampu menghasilkan produk yang mampu menembusi pasaran antarabangsa. Seterusnya, kerajaan meningkatkan pelaburan infrastruktur. Sediakan kemudahan pengangkutan yang lebih baik. Sistem pelabuhan, telekomunikasi supaya boleh menarik lebih ramai orang untuk melancong ataupun melabur di Malaysia. Seterusnya, menaikkan insentif pelaburan, pelepasan cukai, subsidi dan ekspor dan kelonggaran visa untuk pelancong. Jadi ini juga akan meningkatkan pelaburan langsung asing serta permintaan terhadap ekspor barangan dan perkhidmatan Malaysia. Dan yang terakhir, kerajaan mengurangkan import melalui sekatan serti tarif yang mana tarif ni menyebabkan harga barang import menjadi mahal dan permintaan import pun berkurang. Dan seterusnya, kota iaitu sekatan dari segi kuantiti yang boleh diimport supaya dapat mengurangkan import dan seterusnya memperbaiki akaun semasa. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.